Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di soalan ke-6, soalan nombor 6. Kertas 2 bahagian A, peperiksaan percubaan SPM Kimia 2020, Negeri Kelantan. Rajah 6.1 menunjukkan susunan radas untuk menentukan haba penyesaran bagi tindak balas antara sebut magnesium berlebihan dengan 200 cm padu larutan kupram 2 sulfat 0.2 molar. Okey. Kenapa kita guna cawan polisterina kat sini? Tujuan dia ialah untuk mengurangkan kehilangan haba ke persekitaran. Untuk mengurangkan kehilangan haba ke persekitaran. Okey? Dibagi suhu meningkat, sebila suhu meningkat daripada 28 darjah Celsius kepada 43, maksudnya suhu meningkat. Ini menunjukkan bahawa tindak balas adalah tindak balas exothermic. Tindak balas exothermic, iaitu haba dibebaskan ke persekitaran. Haba dibebaskan. Okey, tenaga haba dibebaskan. Sebab tu kita dapat tindak balas exothermic. Mengapa cawan polisterina digunakan untuk eksperimen ini? Okey, tadi kita dah kata untuk mengurangkan siapa jawab menghalang salah untuk mengurangkan kehilangan haba ke persekitaran. Sebab cawan polisterina ini adalah penebat haba. Sebab tu dia boleh mengurangkan kehilangan haba ke persekitaran. Sebut magnesium dicampurkan secara berlebihan dalam eksperimen ini. So, kenapa kita nak campurkan? Supaya penyesaran, supaya penyesaran ion kupram berlaku dengan lengkap. Sebab tu kita tambahkan berlebihan. Okey? Ion kupram 2. Persamaan kimia bagi tindak balas adalah seperti berikut. Okey, soalan nak perubahan haba dalam tindak balas itu. So, perubahan haba kita boleh guna formula Q sama dengan MC theta. Q sama dengan MC theta. Okey. Jadi, M dia ialah jumlah isi padu. So, kita kena tengok atas baliklah. Berapakah isi padu yang kita gunakan? 200 cm padu. Ni dapat dekat mana? Dekat soalan. 200 cm padu. So, 200 darab dengan C 4.2 darab dengan theta adalah perubahan suhu. So, suhu kita tadi, tengok balik data, 43 tolak 28. Okey, guna kalkulator, carikan jawapan. Tolak 28, dapat 15.
darab dengan 4.2 darab dengan 200. Saya dapat 12,600 Joule. Boleh jawab dalam unit Joule, boleh juga jawab dalam unit kilojoule. So kalau nak kilojoule bahagi dengan 1000 lah. Seterusnya, haba penyesaran bagi tindak balas ini. So kita nak cari delta H. So untuk dapatkan delta H, dia akan sama dengan Q per bilangan mol. Jadi kena cari bilangan mol terlebih dahulu. Bilangan mol yang kita boleh cari adalah bilangan mol kupram sulfat. Kita dapat data daripada mana? Daripada atas tadi. Isi padu dia ialah 200, kemolaran dia ialah 0.2. So, MW per 1000. .2 darab dengan isi padu 200 bahagi dengan 1000. So, sama dengan 0.2 darab 200 bahagi 1000. 0.04 mol. So, bila dah dapat bilangan mol, barulah kita boleh masukkan dalam formula delta H. Sama dengan negatif sebab dia exothermic. Q, kat sini nak guna 12,600 boleh. Nak dalam unit kilojoule pun boleh. 12,600 bahagi dengan bilangan mol kita 0.04. So, sama dengan negatif. Okey. 600 bahagi 0.4. 31,000. Oh, bukan. 315,000. 315,000. Joule per mol. Okey. Kita boleh tukar jadi kilojoule. 315 kilojoule per mol. Unit negatif 1. Okey. So, seterusnya kita teruskan lagi dengan soalan berikut. Lukiskan gambar rajah aras tenaga bagi tindak balas itu. So, exothermic, gambar rajah aras tenaganya ialah, cikgu panggil exit. So, exit dia turun tangga. Okey, kita akan lukis gambar rajah turun tangga. Hanya ada satu paksi saja untuk gambar rajah aras tenaga, iaitu paksinya adalah paksi tenaga. Senang ingat. So, paksinya tenaga. Jangan lupa labelkan. Okey. Kemudian dia gambar turun tangga. So, kalau turun, okey, dari atas, kemudian dia turun ke bawah. Okey, gambar rajah aras tenaga. Kemudian, kita letakkan bahannya. So, bahan dia adalah magnesium. Boleh guna formula ion. Boleh guna Boleh guna persamaan ion ataupun persamaan kimia. Okey, cikgu guna persamaan ion. Magnesium campur ataupun bertindak balas dengan ion kupram. So, kita akan dapat hasilnya ialah ion magnesium. Tambah kupram. Okey. Kemudian kita ada nilai delta H yang kita kira tadi.
Gunakan nilai yang kita kira tadi. So, delta H sama dengan negatif 315 unit kilojoule per mol. Negatif 1. Okay. So, pastikan kamu boleh lukis gambar rajah aras tenaga. Sebab soalan ni mudah. Eksperimen itu diulangi dengan menggunakan serbuk zinc menggantikan serbuk magnesium. Jadi, dalam siri elektrokimia, kedudukan zinc adalah di bawah magnesium atau di atas magnesium? Ya, betul. Dia berada di bawah magnesium. So, bila di bawah magnesium, jadi kita kena ramalkan haba penyasaran bagi eksperimen ini. So, bila dia di bawah magnesium, haba tindak balasnya mestilah kurang daripada 315 kilojoule per mol. Kurang daripada 315 kilojoule per mol. Berikan alasan bagi jawapan anda kenapa kita kata itu. Sebab zinc kurang elektropositif daripada magnesium. Okey, itu saja untuk soalan ini. Jumpa lagi.